Bab hak tetamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amrin, katanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku, lalu baginda bertanya, baginda bersabda, alam ukhbar annaka taqumul lail, betulkah cerita engkau akan beribadat sepanjang malam? Yani betulkah cerita yang sampai kepadaku bahwa engkau akan beribadat sepanjang malam, akan berpuasa pada waktu siang, yani tiap-tiap hari? Qultu bala, saya menjawab ya, memang betul. Qala, kata Nabi SAW, fala taf'al, jangan buat begitu. Qum wanam, kamu berdirilah untuk beribadat dan tidurlah juga. Berpuasalah dan berbukalah juga, ya, kerana jasadmu mempunyai hak terhadapmu dan matamu mempunyai hak terhadapmu. Tetamu-tetamumu, yakni orang-orang yang menziarahimu, ada hak terhadapmu. Isterimu ada hak terhadapmu. Sesungguhnya mungkin engkau akan panjang umur. Cukuplah kepada engkau berpuasa pada tiap-tiap bulan 3 hari, kerana satu kebajikan itu digandakan dengan 10 kali ganda. Itu bermakna sudah berpuasa sepanjang tahun. Qala fashaddadtu, Abdullah bin Amr berkata, tetapi aku menyusahkan diriku sendiri. Syaddadtu, yakni aku menyusahkan diriku sendiri. Satu maknanya. Satu lagi makna, aku bersikap keras terhadap diriku sendiri. Fashuddida alayya, maka dikerasilah aku. Maka dikerasilah aku, diberilah kesukaran kepadaku. Fashaddadtu, aku mencari susah, boleh juga menyusahkan diriku, maka diberilah kesusahan itu kepadaku. Qultu, aku berkata, ini cerita dia kemudian lah, cerita dia kemudian. Aku berkata, semasa duduk berdialog dengan Nabi dulu, saya mampu buat lebih lagi daripada itu. Qala, Nabi SAW berkata, kalau begitu puasalah setiap minggu 3 hari. Qala fashaddadtu, kata Abdullah bin Amr, aku menyusahkan diriku sendiri. Mana menyusahkan itu kemudian hari lah kira-kiranya. Ini cerita dia kemudian. Atau aku bersikap keras terhadap diriku, fashuddida alayya, kerana itu diberi kesusahanlah, kesukaranlah kepadaku, atau dikerasilah aku. Qultu, aku berkata, aku mampu lebih lagi dari itu. Qala fasum sawma nabiyillahi Dawud, kalau begitu engkau berpuasalah seperti puasa Nabi Dawud, Nabiyillah Dawud. Qultu, saya bertanya, bagaimana puasa Nabiyillah Dawud itu? Nabi SAW menjawab, setengah tahun, yakni 11 hari puasa. Qala Abu Abdullah berkata, yakni Imam Bukhari, yuqalu, dikatakan, yakni dari segi bahasa, zaurun, haula'i zaurun, huwa zaurun, yakni untuk mufrad pun boleh juga, huwa zaurun, dia pelawak, tetamu, orang yang berkunjung, pengunjung. Haula'i zaurun, itu jamak, mana boleh juga. Zaur itu perkataan yang boleh digunakan sebagai mufrad dan sebagai jamak. Wa dhaifun, dan dhaif maknanya adhiyafuhu, tetamu-tetamunya. Maknanya dhaif itu walaupun mufrad, lafaz dia tapi makna dia boleh jamak juga. Wa zuwaruhu, itu jamaknya, jamak. Kerana ia adalah masdar seperti qaumun ridan.
qaumun ridan wa maqna'un wa adlun, yani qaumun maqna'un, qaumun adlun. Boleh sebut belaka, mana untuk mufrad, untuk jamak, untuk musanna boleh berlaku. Dikatakan dalam bahasa Arab ma'un ghaurun wa bi'run ghaurun, yani untuk muzakkar pun boleh, jadi sifat kepada muzakkar pun boleh, jadi sifat kepada muannas pun boleh. Ma'un muzakkar, ghaurun, dia jadi sifat. Air yang cetek, bi'run ghaurun, bi'run itu muannas, cetek mana telaga yang cetek, airnya sedikit. Wa ma'ani ghaurun, mana dua bekas air yang sedikit airnya, guna juga untuk musanna. Wa miyahun ghaurun, yani banyak air, banyak tempatlah air itu yang cetek, itu pun diguna juga ghaur. Wa yuqalu al-ghaur, dikatakan juga al-ghaur itu yani masdar dengan makna isim fa'il, yaitu al-ghair, yani yang cetek. La tanaluhu dila, yang tidak boleh timba, mengaut airnya, mencebok airnya. Mana pasal apa? Pasal sedikit sangat airnya. Kullu syai'in ghurta fihi fahuwa magharah, setiap benda yang engkau memasukinya, engkau masuk ke dalamnya, itu adalah magharah, maknanya lubang, gua, magharah. Tazawaru, tazawaru, ini Imam Bukhari ni pesen, memang pesen tu. Tazawaru dia isyarat kepada ayat Quran, satu patah perkataan. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa dzatal shimal. Situ tazawaru. Dia nak cerita tazawaru tu pun daripada zai, waw, ra juga, zaur juga. Tazawaru tu apa maknanya? Tazawaru condong mana. Engkau lihat ketika matahari naik, matahari dia condong, berada condong dari gua yang Ashabul Kahfi itu berada di dalamnya. Minaz zaur, dari zaur. Tazawaru itu dari zaur lah. Wal azwar maknanya al-amyal, yang lebih condong, lebih condong. Itu makna dia. Dia nak cerita dari segi zaur itulah. Tadi dalam hadis tadi, wa inna li zawrika alayka haqqan. Zaur itu apa makna? Tu je. Babu ikrabid dhaif wa khidmatihi iyyahu bi nafsihi. Bab menghormati tetamu dan melayaninya dengan diri sendiri. Dhaifi Ibrahim al-mukramin, dhaifi Ibrahim al-mukramin. Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada dhaif itu lafaznya mufrad, tetapi boleh makna dia tu boleh jamak. Contohnya dalam ayat ini, dhaifi Ibrahim al-mukramin, ini pun ringkas. Wa hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Dia pesan ringkas-ringkas. Dia nak ceritanya dhaifi Ibrahim al-mukramin, itu sifat dia jamak, menunjukkan dhaif itu jamak. Tu ya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Shuraih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia menghormati tetamunya. Hadiah ataupun keistimewaan, layanan istimewa kepadanya ialah selama sehari semalam. Wadhiyafah, layanan kebiasaan untuk tetamu selama 3 hari. Fama ba'da dhalika, selepas 3 hari itu adalah sedekah. Wala yahillu lahu, dan tidak halal kepadanya, yakni kepada tetamu itu, untuk berada di rumah seseorang itu sehingga menyusahkannya, sehingga menyulitkannya. Lepas tu dengan sanad satu lagi ni, riwayat daripada Imam Malik, supaya tadi juga, cuma ada tambah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu ada tambah, sesiapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik
atau diam sahaja. Seterusnya daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, seperti tadi juga beza sikit je. Sesiapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka janganlah dia mengganggu jirannya. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia menghormati tetamunya. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik, berkata sesuatu yang baik, ataupun diam sahaja. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, katanya, kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kamu menghantar kami, yakni pergi ke mana-mana. Fananzilu biqaum, kadang-kadang kami berhenti dekat sesuatu kaum yang mana mereka tidak melayani kami sebagai tetamu, tidak menerima kami sebagai tetamu. Apa pandanganmu? Apa pendapatmu? Yani jika berlaku begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, jika kamu berhenti dekat sesuatu kaum, lalu mereka menyuruhkan supaya disediakan untuk kamu apa yang sepatutnya disediakan untuk tetamu, faqbalu, maka kamu terimalah. Tetapi kalau mereka tidak melakukan begitu, maka ambillah dari mereka hak tetamu yang sepatutnya mereka berikan, yang sepatutnya mereka berikan kepada tetamu. Riwayat daripada Abi Hurairah lagi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Ini beza sikit. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia hubungi rahimnya. Hubungi rahimnya, yakni hubungi keluarga, saudara maranya. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam sahaja. Babu sun'it ta'am wa takalluf lidhaif. Ini bab membuat makan dan bersusah payah kerana tetamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya yakni Abi Juhaifah, katanya Nabi SAW telah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Pernah Salman menziarahi Abu Darda, dilihatnya Ummu Darda dalam keadaan tidak terurus, mutabadzilah, dalam keadaan berpakaian basahan biasa, pakaian sehat biasa, yakni tidak terurus. Faqala laha ma sya'nuki. Salman pun bertanya dia, kenapa engkau ni? Qalat, kata Ummu Darda, saudaramu tu Abu Darda tidak ada hajat langsung dia kepada dunia ni. Tidak ada hajat langsung dia kepada dunia ni. Tak lama kemudian Abu Darda pun datang. Dia pun buat makan untuk Salman. Selepas siap tu, dia pun kata, makanlah, saya puasa. Salman berkata, aku tak akan makan sehingga engkau makan. Dia pun makan. Bila malam tiba, Abu Darda pun pergi nak beribadat. Salman kata tidur. Dia pun tidur. Lepas tu dia pergi nak bangun pula. Salman kata tidur. Sehingga akhir malam, bila tiba akhir malam, Salman pun berkata, bangunlah sekarang. Mereka berdua pun bersembahyang. Selepas itu Salman berkata kepadanya, sesungguhnya li rabbika alaika haqqa, Tuhanmu mempunyai hak terhadapmu, dirimu mempunyai hak terhadapmu, ahlimu yakni isterimu mempunyai hak terhadapmu. Hendaklah engkau berikan kepada setiap yang berhak itu haknya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu dia pun pergi, Abu Darda pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa tadi.
Maka Nabi SAW bersabda, benarlah Salman. Betul Salman buat. Betul. Bau ma yukrahu minal ghadab wal jaza' inda ad-dhaif. Ini bab larangan marah-marah dan keluh kesah di hadapan tetamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Uthman dari Abdurrahman bin Abi Bakr bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah menjemput beberapa orang sebagai tetamunya. Kemudian dia berkata kepada Abdurrahman, jagalah tetamu tu. Tengok-tengoklah tetamu-tetamu kita tu, tetamu kau tu. Aku nak pergi dekat Nabi SAW. Fafrugh min qirahum. Selesaikanlah makan minum mereka itu. Dia pesan kepada anak dia, selesaikanlah makan minum mereka sebelum aku balik. Dia pun, Abdurrahman pun pergilah. Lepas tu Abdurrahman bawakan kepada mereka apa yang ada pada dia lah, pada keluarga dia, apa yang ada di rumah dia. Abdurrahman pun kata makanlah. Mereka pun bertanya, mana tuan rumah kita? Abdurrahman kata makanlah. Mereka berkata, kami tak akan makan sehingga tuan rumah kita balik. Abdurrahman kata makanlah makanan yang kita telah sediakan untuk kamu ni, kerana kalau ayah balik nanti kamu tak makan lagi, boleh faedah lah kami. Itu maknanya lanalqayanna minhu, bertemulah kami. Kami akan menerima kemarahannya, kami akan dimarahinya lah. Lanalqayanna minhu, kami akan dimarahinya. Bertemu sekali ni. Maknanya gitulah kalau kita kata bahasa Kelantan, dak lah kita jemaah tu, lanalqayanna minhu, bertemu boleh faedah lah kita kata. Fa'abau, tak say juga mereka, tak say makan. Fa'araftu, aku pun sudah pasti dah, ayahku akan marah, dia akan marah kepadaku. Bila dia balik, aku pun lari, kata Abdurrahman, nusuklah, bersembunyi, tanahaitu anhu. Dia pun tanya, Abdurrahman dengarlah, dia tanya, ma sana'tum, kenapa kamu, apa kamu buat, makan kau, mana begitu. Mereka pun ceritalah, tunggu gini. Dia pun kata, Abdurrahman, panggil, ya Abdurrahman. Aku diam, tak jawab. Kemudian dia panggil lagi, Abdurrahman. Aku diam. Dia pun kata, ayo berdebah. Ya Gunthar, berdebah, kata dia. Aku bersumpah ni, kata dia, kalau dengar suara aku, tubik, kata dia, keluar, kata dia. Aku bersumpah ni, kalau engkau dengar suaraku, pasti engkau keluar, kena keluar ke mana-mana. Begitu. Aku pun keluar, kata dia, baru keluar. Faqultu, aku pun katalah, tanyalah tetamu-tetamumu tu. Faqalu, tetamu-tetamu tu pun kata, betul tu Abdurrahman kata tu, betul lah. Dia awak marid dah. Dia telah pun membawakan makanan kepada kami. Qala, Abu Bakar pun berkata, fa inna man tazartumuni, kalau begitu kamu duduk tunggu aku. Duduk tunggu aku kau kalau gitu. Wallahi la at'amuhu al-laila, demi Allah aku tak akan makan malam ni, kata dia. Tak asyik makan dah malam ni. Faqala al-akharun, hak lain-lain itu pun kata, demi Allah kami pun tak akan makan juga selagi kau tak makan. Abu Bakar pun kata, tak adalah malam yang lebih buruk dari malam ini, kata dia. Malam ni lah malam teruk sekali, kata dia. Wailakum ma antum ala taqbaluna anna qirakum, kenapa kamu ni tidak mahu terima apa yang sepatutnya, makan minum yang telah kami sediakan untuk kamu. Hati, buat mari, kata dia. Dia kata kepada Abdurrahman, buat mari makanan, buat mari makanan engkau. Abdurrahman pun buat mari, dia pun letak tangan dalam makanan tu, baca bismillah lah. Yang pertama hak tadi tu, kata dia, hak tadi tu hak syaitan tu, kata dia. Hak syaitan tu. Hak tadi adalah dari syaitan, marah-marah tadi tu, sampai bersumpah lagu tu. Hak tadi hak syaitan tu. Fa'akala, dia pun makan, dan mereka pun makanlah juga. Bab qauli dhaif li sahibihi, ini bab kata tetamu kepada tuannya, yang di tuan rumah, saya tak akan makan sehingga engkau makan. Berhubung dengan perkara ini ada hadis Abi Juhaifah dari Nabi SAW. Hak tadilah
dan ada ni kemudian pula. Ini riwayat Abi Uthman An-Nahdi, katanya Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, Abu Bakar datang membawa tetamu, seorang tetamu atau beberapa orang tetamu. Ini syak perawi ni, seorang ke beberapa orang. Hak tadi jelas beberapa orang tetamu. Fa'amsa, dia hanya sepetang berada dekat Nabi SAW. Bila dia pulang, qalat lahu ummi, mak saya berkata kepadanya, ihtabasta an dhaifik, engkau telah lama sangat ni menghilang, meninggalkan tetamumu, ataupun an adhiyafik, meninggalkan tetamumu malam ini. Lama benar tu, kata dia tu. Menghilang dengan meninggalkan tetamu. Qala ma asyaitihim, kamu tak boleh makan lagi kau kepada mereka? Dia tanya, kamu tak boleh makan malam lagi kau kepada mereka? Qalat, kata mak saya tu, Abdurrahman cerita, kami telah kemukakan, kami telah bawakan makanan itu kepada dia ataupun kepada mereka, tapi mereka tak mahu, ataupun dia tak mahu. Pasal ni riwayat ni ada syak perawi ni, seorang kau kamar. Abu Bakar pun marah, dia pun kata macam-macam dan bersumpah, tak saya makan. Aku sendiri bersembunyi, kata Abdurrahman, aku sendiri bersembunyi, nusuk. Faqala ya Gunthar, dia pun kata, hai berdebar, kata dia. Fahalafatil mar'atu la tat'amuhu, si perempuan itu pun, yakni mak dia lah, pun bersumpah juga, tak saya makan. Sehingga Abu Bakar makan. Tetamu itu pun, ataupun beberapa orang tetamu pun bersumpah juga, tak saya makan selagi dia tidak makan, ataupun mereka tidak makan, maknanya ahli rumah tu tidak makan. Ni kita terjemah ni pasal berkait dengan lafaz ni, kena gitulah sikit. Lafaz ni satu, hak ni jamak begitu. Abu Bakar pun berkata, ini dari syaitan. Ini dari syaitan. Hak tadi tu dari syaitan, katanya. Dia pun minta makanan, fa'akala, lalu makan, wa akalu, dan mereka semua pemakan. Faja'alu la yarfa'una luqmatan, mereka tidak mengangkat satu suapan makanan, melainkan bertambah makanan itu dari sebelah bawah. Pelik juga. Habis alih takut, kau banyak di bawah, lebih banyak daripada hak asal lagi. Faqala ya ukhta Bani Firas, Abu Bakar pun berkata, wahai saudara perempuan Bani Firas, yakni isteri dia itulah Ummu Ruman, iaitu ibu kepada siapa? Abdurrahman dan Aisyah. Apa ni? Mana ni? Isteri dia pun berkata, wa qurrati aini, demi qurrati aini, penyejuk mataku, cahaya mataku. Maksudnya Nabi SAW. Ni makanan kita ni sekarang ni sebenarnya lebih banyak lagi daripada hak sebelum kita makan. Lebih banyak. Mereka pun makan dan kemudian menghantarkan makanan itu kepada Nabi SAW. Abdurrahman menyebutkan bahawa Nabi telah makan makanan itu. Sedikit dari makanan itu dia makan. Itulah berkenaan dengan tetamu. Ini pun masih lagi bab adab lagi ni. Masih lagi adab, yakni perhiasan ataupun pakaian batin. Pakaian batin. Di antara sifat yang mulia lagi iaitu melayani ataupun menjaga hak tetamu. Ini bab yang pertama ni malam ni, iaitu hak tetamu. Dia pun marilah cerita hadis Abdullah bin Amr bin Al-As berapa kali? 10 kali dalam Bukhari ni. Imam Bukhari mari ni hadis ni, di sana sini ada belaka, sesuai dengan bab lah. Abdullah bin Amr bin Al-As adalah seorang sahabat yang kuat beribadat, ahli ibadat dia ni. Dia kata Rasulullah SAW pergi jumpa dengan dia. Rasulullah kata, betul kan ni? Aku dapat tahu ni apa yang diceritakan kepadaku, bahawa engkau nak beribadat sepanjang malam, nak puasa tiap-tiap hari ni, betul kan ni?
Dia kata betul. Betul. Nabi SAW kata jangan buat lagu tu. Apakah dia suruh tidur kata, ibadat kata, sebabnya tubuhmu ada hak terhadapmu. Ada hak. Yang ni dia nak tidur, dia nak rehat, dia nak gapo. Matamu ada hak. Mata pun ada hak juga, dia pun nak tidur juga. Dan zaurika, orang-orang yang mengunjungimu, penziarahmu, ziarah lah, mana orang yang melawat engkau, ada hak juga terhadap engkau. Jadi masa mana kamu nak layan semua tu, kalau sekiranya kamu nak duduk, nak hidup dengan cara lagu ni? Isterimu ada hak. Macam mana? Boleh jadi lembek lotek lah kalau lagu tu. Boleh jadi kalau learning kamu berasa boleh pergi lagi pun, berasa kuat lagi pun, iyalah learning. Tapi boleh jadi kalau umurmu panjang, memang umur dia pun panjang sikit lah. Umur panjang, akan jumpa lah awak penat tu. Sebenarnya sudah cukup kepada engkau berpuasa sebulan tu 3 hari padat dah. Kau tahu dah kan kaedahnya, kaedah kuliah dalam agama kita, satu kebajikan digandakan hingga 10. Itu paling kurang, gandaan paling kurang. Kalau tidak sampai banyak lagi. Kalau kita kata 10, dah 3 hari dalam sebulan, sebulan 30 hari, 3 hari sudah 30 dah. Maknanya begitu, sudah cukup dah. Itu berarti puasa sepanjang tahun dah tu. Fadzalika ad-dahru kullu, itu berarti puasa sepanjang tahun dah tu. Tapi kata dia, fashaddatu, aku berkeras terhadap diriku sendiri. Yani aku sebenarnya menyusahkan diriku. Kerana itu dah nak susah, dia beri kesusahan kepadaku. Hak susahnya bila dia terasa setelah dia tua. Dia kata alangkah baik dulu kalau dulu aku terima hak Nabi SAW kata. Tetapi oleh kerana dia terima dah, dia buat juga. Setakat mana hak dia kata depan Nabi tu, dia buat juga sampai akhir hayat dia. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi terasa berat lah, memang terasa berat. Dan dia nak berat, dia memberatkan diri dia, menyusahkan, maka diberilah lagu tu. Dia kata pada masa tu aku mampu buat lebih lagi pada tu. Nabi SAW pun kau tinggi lagi. Kalau lagu tu seminggu, dalam seminggu 3 hari lah, aku kata boleh lagi. Masuk sekali maknanya 11 hari puasa, iaitu puasa seperti Nabiullah Dawud. Tapi bukan bermakna Abdullah bin Amr bin Al-As ini dia ni lagu ni hidupnya, dia tidak pergi berjuang, tidak pergi berjihad. Dah, jihad tu jihad macam kata tu. Mana berjihad buat kerja tu, kerja semacam hadis-hadis mengajar apa, mengajar semacam. Itulah kehidupannya. Yang ni setengah tahun. Abu Abdullah berkata tadi lah, ni nak cerita dari segi lafaz tadi tu jah. Zaur itu, li zaurika alayka haqqan, inna li zaurika alayka haqqan. Zaur itu perkataan gapo dia nak ayat tu je. Zai waw ra ni ada makna condong, cenderung, bengkok. Makna tetamu-tetamu ni pun dia condong ala rumah kita lah, pergi ala rumah kita, cenderung ala rumah kita, ada makna tu juga. Zaur, ziarah. Sebab itu tala'at tazawaru makna condong. Itu mana dia? Patut lain-lain tu tak ada apa. Nak cerita dari segi wazan dia tu, zaur, ghaur, adlun, rajulun, adlun, orang adilun, maknanya tu je, tak ada apa. Yang ni masdar dengan makna sifat. Boleh ada lagu tu. Bila masdar ni dari segi kaedahnya makna minal ma'ani. Bila makna minal ma'ani boleh guna belaka lah. Untuk mufrad pun boleh, tasniyah pun boleh, muzakkar pun boleh, muannas pun boleh, jamak pun boleh belaka. Tu ya ni. Bab menghormati tetamu dan melayaninya dengan sendiri. Layan sendiri tetamu. Ini pun bagus juga kalau boleh buat lagu tu. Layan sendiri.
Lepas tu dhaif Ibrahim al-mukramin, ini dia nak cerita dhaif itu. Dhaif ni mana seorang kah? Tak, boleh jadi jamak, boleh jadi mufrad. Wazan tadi lah juga. Dhaif tadi zaur, dhaif maknanya adhiyaf, adhiyaf, tetamu. Wa hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Jadi di situ dia naknya al-mukramin itulah yang menunjukkan dhaif ini adalah jamak, ramai, bukan seorang. Apa nama ni dhaif itu? Dhaif Nabi Ibrahim yang dimaksudkan di sini ialah malaikat. Malaikat yang pergi nak menghancurkan puak-puak kaum Lut itu, kaum Lut itu. Malaikat pergi berupa dengan orang, berupa orang, dan Nabi Ibrahim pun panggil apa nama ni, anak lembu. Panggil anak lembu, panggil nak jamu, tak makan. Situ baru dia perasan malaikat. Dia nak ceritanya dalam ayat tu, Nabi Ibrahim sendiri susah payah panggil gapo untuk nak melayani tetamu. Inilah hak itulah naknya melayan tetamu dengan sendiri tu. Lepas tu dari Abi Shuraih, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Maknanya Nabi kaitkan dengan hak tu, beriman dengan Allah dan hari kemudian. Artinya ini adalah termasuk di antara tuntutan iman kita. Maknanya orang yang beriman dia lagu ni lah. Sebab ni bukan cerita main hak luar-luar, tidak. Tuntutan iman, tuntutan iman. Sebab semaya tuntutan iman. Sebab puasa tuntutan iman juga. Ni pun tuntutan iman juga. Kena menghormati tetamunya. Jaizatuhu yaumun wa lailatun. Keistimewaan untuk tetamu itu, ayat ni hadiah ataupun layanan istimewa kepada tetamu itu ialah selama sehari semalam. Jaizah maknanya hadiah, hadiah istimewa, sesuatu yang istimewa. Ni sehari semalam. Wadhiyafah, yang ni layanan sebagai tetamu, kurang sikit lah istimewa. Hak tu 3 hari. 3 hari ni termasuk hari yang pertama ataupun suku? Khilaf di situ. Ada yang mengatakan suku, ada yang mengatakan termasuk. Tu dah. Hak selepas itu adalah sedekah. Bermakna sedekah ni kan, kita kalau hadiah dia orang kata, wih hadiah hak huduh-huduh. Orang panggil hadiah. Hadiah ni maknanya dia bukan orang sesak, bukan orang susah. Sebagai menghormati dia, mengingatkan jasa dia, kebaikan dia, sumbangan dia yang besar, padan dengan hak dia buat tu, hak dia bagi tu, kita bagi hadiah kira-kira. Maknanya istimewa lah waktu tu. Itu sebab dikatakan jaizah. Hari yang pertama. Lepas tu hari seterusnya tu, hak 3 hari tu dhiyafah, yang ni hak sebagai tetamu. Tetamu tu pun masih istimewa lagi. Mana kena layan dia. Selepas tu adalah sedekah. Sedekah ni memang boleh molek kalau kita punya hak molek tu. Tapi kalau tidak punya hak molek pun tak apa. Bui apa nama ni, kuku kambing. Nabi SAW kata dulu kan, kita sudah jumpa kaki kambing, kuku kambing, bui tak apa dah nak bui. Bui bisyiqqi tamrah, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah api neraka walaupun dengan secebis buah tamar. Mana kalau kita bui, itu pun sedekah juga. Sedekah ni boleh sikit pun. Terutama orang yang memerlukan itu, walaupun sedikit pun cukup besar maknanya kepada dia tu. Itu sedekah. Ni sedekah. Mana sesuatu yang tidak wajib, sesuatu yang tidak wajib. Kalau kita tak bui langsung pun tak apa juga. Maknanya hak selebih daripada 3 hari. Lepas tu tidak halal. Tidak halal, mana haram, dosa lah. Kalau tetamu ni siapa menyusahkan tuan rumah, janganlah dia berada di rumah seseorang tu, siapa menyusahkan dia, tengoklah keadaan dia tu setara mana keadaan dia, tengok keadaan dia. Tapi kalau dia tu senang hati, dia tu tak apa, memang rumah dia tu pun lega, nampak dia pun tidak keberatan, tidak nampak serabut. Tapi kalau nampak serabut tak boleh. Inilah terutama kalau hak lebih daripada 3 hari tu. Kalau hak kurang daripada 3 hari pun tengok-tengoklah, tengok-tengok keadaan dia tu.
Sebab itulah di sini ada perbahasan ni. Ada perbahasan ni bila ni 3 hari ni. Ada ulama mengatakan ni nombor 3 dalam hasyiah kita. Hak 3 hari itu adalah wajib. Ada ulama yang membuat kesimpulan begitu. Dan ulama-ulama fiqh mentakwilkan hadis ini dengan mengatakan bahawa hak ni perintah ni di permulaan Islam, ketika mana muasat, yang tolong menolong di antara sesama Islam itu wajib. Bila Allah SWT bagi kesenangan dan kelapangan, maka saratid dhiyafah, menerima ataupun melayani tetamu tu menjadi mandubah, sunat saja, bukan wajib. Bukan wajib. Ini suatu ketika dulu, ketika payah, mana tempat tu tak ada apa satu. Kalau kita tak duduk rumah orang, duduk luar. Ketika tu. Tapi kalau tidak macam tu, ketika senang, terutama macam sekarang ni, ada dengan rumah tumpangannya, ada dengan hotelnya, ada dengan chaletnya, macam-macam lah. Lepas tu orang pun senang belakang, masing-masing pula tahu kerja banyak belakang. Jadi timbang mari setara tu lebih baik pergi duduk tempat-tempat tadi sebenarnya. Ini mengikut pandangan ulama lah. Tapi kalau terima di rumah pun tak apa, tetap boleh, memang boleh pahala hak tu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan hak ni tidak lagi wajib seperti dulu. Kalau dulu dosa. Jadi hadis ni disebutkan oleh Nabi SAW di peringkat permulaan, yang kaitkan dengan beriman dengan Allah dan hari kemudian ini. Berartinya kalau tak jaga lagu ni dosa di peringkat permulaan. Bahkan setengah ulama mengatakan hak ni hak peringkat wajib ni sudah mansuh. Melayani tetamu hanya di peringkat mandub, sunat, itu tidak mansuh. Sampai sekarang ni pun tetap ada. Tetap ada. Kalau sekat 3 hari tu iyalah. Tapi kalau lebih daripada 3 hari, memang tak boleh lah. Kalau tuan rumah tak layan, tak apa pun, tak boleh kata apa dah lah. Dia kira sampai habis lah tu masa tu. Kena faham-faham lah. Kata tak dia lah. Tapi kalau tuan rumah tu bersedia, tak apa, dan dia pun memang banyak perkara lagi nak bincang ni, lama tak jumpa, nak kecek ni, nampak dia sungguh dan tidak ada apa-apa masalah dia, tak apa, 10 hari, sebulan pun tak apa, dan dia sanggup. Dia ada rumah banyak, Kuala Lumpur tu ada rumah dia, ajak mari saya beri takat kapal terbang lah, dah pergi banyak dah. Saya duduk luar negeri, mari duduk rumah, duduk, tak ada ganggu apa dia. Tak apa, kalau tu tak ada masalah, memang molek. Situ pun boleh pahala. Tidak kata sia-sia, tidak. Cuma ni bergantung kepada keadaan lah. Terutama pada masa tu. Pada masa tu tak ada satu restoran ke apa pun tak ada. Sekarang ni kalau tempat kita ni jujuk-jujuk tepi jalan tu nak makan, tak ada masalah. Ni kalau pergi satu tempat tu, nak makan mana? Nak makan mana? Nak singgah mana? Hujan panas ke apa? Pada masa tu. Setengah ulama mengatakan hak ni, kewajiban ini tidak khusus kepada orang Islam saja, bahkan orang kafir pun, kafir zimmi, Nabi SAW telah buat perjanjian dengan mereka, mana kalau orang Islam pergi di kawasan mereka, mereka kena terima orang Islam ni sebagai tetamu, dan dia kena hormat orang Islam, layan sebagai tetamu. Jadi ini menjadi kewajipan bukan orang Islam saja pada masa tu. Orang kafir yang duduk dalam di bawah di pemerintahan Islam pun macam tu juga. Disuruh Nabi SAW menerima tetamu hak Islam. Seterusnya ada tambahan falyaqul khairan aw liyasmut. Ini tidak berkenaan dengan bab kita lah. Bab kitanya memuliakan tetamu tadi tu. Tapi dalam hadis ni banyak lagi lah. Di antaranya hak sani, falyaqul khairan aw liyasmut. Seterusnya dalam hadis satu lagi tu dia ada tambahan, fala yu'dhi jarahu, janganlah dia mengganggu jirannya. Mengganggu jiran itu macam-macam. Mengganggu jiran
Ganggu jiran itu macam-macam, kita maklum dah macam mana ganggu. Jangan. Ini pun dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian memuliakan tetamu dia. Ada 3 perkara di sini. Bercakap apa yang baik, kalau tidak dia diam saja. Itu orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Lepas tu Uqbah bin Amir cerita ni, dia kata engkau hantar kami pergi sana sini, kami berhenti dekat satu golongan orang, mereka tak mahu terima kami sebagai tetamu, nak buat lagu mana. Ini pada masa tu lah. Sekarang ni tak boleh buat lagu tu. Macam kita lah, macam kita sekarang ni tak boleh nak buat lagu tu. Dia tak bagi, kita pergi duduk je rumah dia tu. Ambil lembek apa tidur dalam rumah dia. Tak boleh lagu tu. Ni keadaan tu suasana tu. Hak sepatutnya diterima. Mana tidak salah, tidak berdosa, tidak apa, dalam keadaan tadi. Tapi kalau dalam keadaan kemudian, zaman kemudian, zaman tidak zaman sekarang, zaman dulu lagi pun ulama sudah kata dah tidak wajib dah. Kalau sudah ada kemudahan. Ini maknanya dalam Islam ni dia ada berubah-ubah hukum dia tu, tak serupa. Ada ketikanya wajib, ada ketikanya tidak lagi jadi wajib, mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Sebab apa? Islam mengambil kira semua sekali ni. Mengambil kira orang yang mari daripada jauh-jauh, entah mana-mana mari ni tetamu kita, kalau kita tidak layan dalam keadaan tak ada kemudahan-kemudahan, restoran ke kita kata, hotel ke apa-apa tak ada belaka. Kalaulah tak ada hukum-hukum yang seperti ni, arah-arah yang seperti ni, tentu terbiar keadaan mereka. Jadi susah. Itu satu pihak dia jaga. Tapi bila keadaan sudah senang, orang tuan rumah ni masing-masing ada kerja. Kalau nak melayani tetamu ni, kadang-kadang tetamu ni susah juga. Tak kena gaya kan. Dia serah hati pula. Jadi adalah lebih baik tak usah. Lebih baik tak usah. Kalau pergi pun pergi sekejap-sekejap lebih baik. Pergi sekejap-sekejap. Kecuali lah kalau anak beranak dekat-dekat tu soal lain hak tu. Adik beradik hak tu lain. Hak ni tamu lah, orang luar, orang lain, semua sakat. Yang mana orang dalam di rumah tu mana akan berasa keberatan dan serba salah. Kalau biasanya dia tak pakai baju ni, orang mari jadi kena pakai baju, susah tu. Susah. Kalau mari-mari tidur terletak luar, ni tak boleh. Tak boleh. Hak lagu tu maksud. Kalau adik-adik kita tidak lagu tu, tak apalah hak tu. Dia ambil kira belaka Islam. Dia ambil kira tuan rumah tu banyak kerja dia, banyak tanggungan dia, hal dia sendiri tak ada siapa dia yang tahu dalam rumah dia. Ada kalanya baru beranak pun ada, tak ada nak cara kepada tetamu. Bini dia tu pula sibuk kau sesuatu kerja yang dia tidak royak kau orang. Siapa dia tahu tu? Kita tak tahu. Lebih baik pada anak lah dalam keadaan sekarang ni, kecuali darurat benar. Kalau tidak baik tak usah. Kalau senang lega banyak tak apa, tengok keadaan lah. Kalau orang tu susah baik tak usah. Seterusnya ni dalam satu lagi, fal yasil rahimahu, hubungi rahim. Hubungi rahim ni maknanya pergi marilah, pergi mari cara kepada anak beranak, saudara mara. Siapakah rahimahu itu? Rahimahu tu yang dimaksudkan dengan rahim ini termasuk dalam maharim, orang-orang yang haram berkahwin dengannya. Ada juga pendapat ulama yang kata lagu tu sekat mak saudara je lah, mak saudara, pak saudara. Kalau orang perempuan kan pak saudara, sekat tu. Sepupu tu tidak termasuk. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, lebih luas lagi. Orang panggil anak beranak lah, tak kira lah sepupu ke dua pupu ke, ikut orang panggil anak beranak. Ada hubungan kekeluargaan. Hal tu pun dikaitkan dengan iman dengan Allah dan hari kemudian juga. Fal yasil rahimahu. Seterusnya hal ni cerita daripada Abi Juhaifah, iaitu Nabi SAW telah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Salman ini dia terkenal seorang sahabat yang bijaksana, ya, pintar, cerdik, bijak.
Dan dia ni hidup dia ni orang kata melihat kepada kenyataan, lebih banyak kenyataan, realiti lagu mana. Ni Salman. Banyak kita tengok pendapat-pendapat dia, Nabi SAW guna, Nabi SAW terima pendapat dia. Di antaranya hak gali parit tu pada masa perang, pendapat dia juga tu. Abu Darda ni pula terkenal seorang ahli ibadat, seorang ahli ibadat di kalangan sahabat dia, Abu Darda. Pada suatu hari Salman pergi ke rumah Abu Darda, dia tengok Ummu Darda dalam keadaan tidak terurus. Tidak terurus. Nampak uduh lah, nampak uduh. Tidak kata orang perempuan sepatutnya berjanguk lah, kita kata. Dia pun kata, apa ni? Kenapa kamu macam ni? Dia pun kata, bini dia tu kata, saudaramu tu Abu Darda tu, dia tak ada hajat pada dunia. Bukan mana kepada bini saja, bini ni termasuk dalam dunia lah. Jadi nak agak dia, kita kata pakar-pakar bedak gaponya agak dia. Namun dia tak tahu, tak tanya khabar. Balik lagi kira nak ibadat dia. Abu Darda pun balik, dia pun buat makan. Dia buat makan. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Buat sendiri ke ataupun suruh buat, boleh jadi belaka. Boleh jadi belaka. Lepas tu dia pun kata makan, aku puasa ni. Dia pergi situ. Makan, aku puasa. Salman kata, tak, aku tak si makan selagi kau tak makan. Kalau kau makan baru nak makan. Dia pun makan, tak apalah. Mungkin dia sahabat juga ni. Sahabat juga. Bila sahabat ni, kata sahabat ni dia lain. Dia pandai lah menyesuaikan diri tu. Kalau seorang lagu ni, kalau dia tidak banyak bahas lah, dia pun faham juga. Makan lah, makan. Bukan puasa, bukan puasa wajib. Dia pun makan. Bila malam tiba, Abu Darda nak bangun, nak pergi buat ibadat. Salman kata tidur. Tidur lah. Lepas tu lama nak bangun pula. Tidur lagi. Dia pun tidur, dia turut air kan. Barangkali dia turut air tu sebab dia pun tahu Salman ni lebih pandai daripada dia. Biasanya orang ni begitulah. Dia tahu ni lebih pandai, jadi dia kata gitu, tak apa, turut dia lah, hormat ke dia. Bila akhir malam, Salman sendiri bang. Dia pun gerak, bang, sekarang ni baru bang. Dia pun bangun semaya. Semaya sekali. Ini menunjukkan tahajud, apa semaya malam apa tu boleh berjemaah. Fasallaya, kedua mereka bersemaya sekali lah. Lepas tu Salman pun kata, ini menunjukkan dia lebih pandai lagi lah daripada Abu Darda tu. Tuhanmu ada hak terhadapmu. Memanglah semaya apa tu hak Tuhan, memang dia ada hak. Tapi dirimu ada juga hak terhadapmu. Diri kita. Isterimu kan ada bini kan, dia ada hak terhadapmu. Di antara hak bini tu maknanya kita kena beri perhatian lah kepada dia. Ini siapa dia tu maknanya tidak terurus. Secara halus lah. Dia kata tu secara halus. Hendaklah bagi kepada setiap yang berhak tu hak dia. Kena bagilah hak dia. Lepas tu Abu Darda pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia cerita gini-gini ni. Nabi SAW membenarkan Salman. Maknanya hak dia kata tu betul. Pandai dia tu. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa hubungan lelaki dengan perempuan itu tidaklah terlalu asing sangat. Macam di sini dia boleh tahu ni comel ke tidak comel ke, tidak terurus ke tidak terurus ke. Kalau lah tudung belaka, tentu tak tahu. Tentu tak tahu, tak nampak. Ni dia boleh tahu ni muka lagu mana. Boleh tahu tu. Menunjukkan sederhana lah. Maknanya perhubungan di antara lelaki dengan perempuan tu sederhana. Tidak kata siapa tak boleh bertikar bayar, orang kata. Tidaklah siapa lagu tu. Lepas pada tu boleh. Ni pergi ke rumah, dia tak ada, Abu Darda tak ada kecek dengan bini dia, kecek tanya khabar, boleh. Lepas tu baru dia mari. Tak apa. Tidak kata kalau tak ada tak boleh langsung. Kecuali kalau dibimbangi timbul fitnah, tak usah lah. Dan sebaik-baiknya orang yang pergi tu sendiri cuba jagalah. Kalau suami tak ada, baik tak usah. Kecek sepatah dua cukup lah. Lepas tu balik lah, tak usah duduk tunggu. Sebaik-baiknya lah. Kecuali kalau suasana tu terpelihara, tak apa.
Nak duduk lagi, nak tunggu pun tak apa kalau perlu tunggu. Tengok keadaan lah, tengok keadaan. Ini semua bergantung kepada keadaan ni, bergantung kepada uruf belakang. Ini di antara Salman dengan Abu Darda ni, dia dipersaudarakan. Lebih-lebih lagi lah kalau hak tidak dipersaudarakan pun, di zaman Nabi SAW tu, lelaki dengan perempuan dia dapat kenal, dia tahu ni siapa dia, ni siapa dia. Dia dapat kenal. Dapat kenal tu lagu mana? Kalau tuduh habis tak kenal. Kalau tuduh habis dia dapat kenal tu pasal dia tak tuduh habis lah. Dia dapat kenal. Apa lagi kalau dia ni saudara-saudara pun, dia boleh nikah dengan bini dia tu. Bukan mahram bini dia tu, kalau kata saudara pun masih boleh menikah. Dengan sebab itulah kita maklumkan di zaman permulaan masa hijrah tu, ada di antara sahabat Ansar tu cerai bini dia, nak buat nikah dengan ni saudara dia Muhajirin. Mana memang boleh nikah. Kata adik-beradik kira-kira ni, adik-beradik kira-kira, bukan adik-beradik sengoti. Jadi tidak boleh orang kata dah sini dia sudah dipersaudarakan. Sebab itulah tak apa dia tengok terdedah sikit pun dah bersaudara pun, maknanya masih halal menikah, boleh menikah. Cuma pada masa tu dia bini orang, iyalah, tapi dia bukan mahram, tidak jadi mahram. Seterusnya larangan marah dan keluh kesah di hadapan tetamu. Yang ini tidak elok, yukrahu. Yukrahu itu makna larangan, tidak elok marah dan keluh kesah di hadapan tetamu. Tadi kita sudah baca dah terjemahannya. Di situ nampak Sayyidina Abu Bakar ni marah, semua salah dia, keluh kesah dia. Itu dari satu segi tak kena. Sebab itulah Abu Bakar pun kata hak tadi tu syaitan tu, kata dia. Dia pun kata kan, tadi kita sudah terjemah dah, hak tadi yang ni hak marah-marah, siapa kata kepada anak dia berdebah, dia kata tu dah. Siapa kata lagu tu dah, kata ke bini dia macam-macam kata. Itu syaitan, kata dia. Dia kata lagu tu kenapa? Kerana nak jaga sangat tetamu. Takut-takut orang mari sekali rumah kita lapar. Bukan dia lagu tu. Hak tu dia marah sangat tu, nak jaga agama juga, tapi lebih sikit lagi tu lebih. Jadi dalam hadis ni kita tengok orang-orang yang lebih seperti Abu Bakar tu kan. Abu Bakar ni kan, maklum kan, seorang yang paling hebat lah, lebih lah di kalangan sahabat tu. Hak nombor satu pun kalau kita tengok riwayat-riwayat ni, dia ada supah-supah kata buah kasar tu ada. Tidak kata orang ni dari segi agama ni, orang ni diiktiraf sebagai seorang yang baik di sisi Allahnya, orang yang mulia. Apabila dia ni senyap pakai tak aje marah, dak, tidak lagu, tak mesti lagu tu. Tuhan tidak nilai gitu. Dah tidak marah, dia tak ada hubungan dengan siapa-siapa, dia tidak marah. Cuba duduk dalam suasana yang boleh menimbulkan kemarahan, boleh jadi dia marah juga. Ni tak boleh nak kata, dan muka dia tak ada adab, dia tak nikah dulu, nak kata kesal dia. Ni dah ada anak boleh kata lagu tu. Gitu. Bukan bermakna orang-orang yang tinggi di sisi Allah SWT dia tak ada langsung marah, silap, apa tidak. Jangan kita anggap lagu tu. Kalau kita anggap lagu tu, payahlah nak jumpa. Tak jumpa sama berkali. Kalau jumpa pun mungkin ada lebih kot tu. Sebenarnya kalau kita nampak lebih tu, dia kurang kot lain pula. Kita nampak dia tak apa berapa, sebenarnya dia ada kurang. Cuma cara menilai kita tak kena. Kita kata dia lebih. Seperti orang-orang tua kata, juruh benar tu, juruh dia semayah tak tinggal, poseneh posa sama, poseneh. Hak tu dia boleh nampak juruh, dia tak tahu hal lain lagi. Menega dia lagu mana, urusan dia lagu mana. Itu penilaian tak kena lah tu. Kalau hak juruh, penilaian sebenarnya tidak atas perkara gitu. Tidak atas perkara gitu. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan maknanya ayah boleh kasar sikit dengan anak dia, dengan orang di bawah dia boleh kasar, tapi janganlah sokmo. Janganlah mana tidak tarik, mana kesilapan kita macam Sayyidina Abu Bakar. Dia tarik, dia kata tadi syaitan tu, kata dia. Syaitan. Aku sampai supah-supah tak saya makan tu. Apa cerita tu lagi tu mak.
Sebenarnya dia nak jaga hak tetamu tu. Takut-takutlah anak bini dia ni buat tak cara, cuai. Jadi sehingga terbiar tetamu dia. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pesan tadi, kalau beriman dengan Allah dan hari kemudian, kena hormat tetamu, kena layan tetamu. Dan Nabi Ibrahim sendiri layan tetamu dia, Nabi tu. Jadi dia nampak tu. Kadang-kadang dalam menjaga agama pun seseorang itu jadi Allah kelebih. Jadi tidak seimbang juga, tidak seimbang. Tak boleh juga, mana kita kena tengok keadaan kalau anak lah, kalau anak keadaan budak, keadaan sekeliling masyarakat, kena tengok belakang. Jangan kata kita nak agama semata, kata nak agama tak, kita pun cara kita suruh 2 minggu sekali cukup pala pakai piah sama. Lepas pada tu suruh dengar ngaji sama. Kalau kaset pun kaset ngaji sama, ceramah sama. Hak tu saja, tak ada hal lain sikit. Nak hiburan suka-suka dia sikit kau tak ada. Mana tak ada langsung, ni lalai ni nak ajar mujahadah ke dia ni, cara mujahadah, hidup cara taqasyuf. Orang kata taqasyuf ni makan pun gitu-gitu je. Tidak kata sedap-sedap sikit. Tak boleh juga tu padanan lah, pandangan anaknya. Boleh jadi akan timbul masalah kepada anak-anak, terutama apabila anak-anak tu terdedah kepada keadaan sekeliling yang jauh berbeza daripada dia. Jangan, maknanya kita kena ada psikologi lah. Kadang-kadang kita tengok orang tu terlalu nak ke agama, akhir sekali anak dia lari daripada agama. Hak kita naknya bijaksana, nampak tidak belah mana, tapi anak cukup minat kepada agama. Hak tu anaknya, hak tu anak cukup minat kepada agama, nak mengaji agama pun nak minat. Ni nak mengaji agama tak sih, pasal jadi tak serupa dengan orang belakang, sekeliling tak serupa belakang. Dari segala-galanya tak serupa, jadi tak sih lah budak-budak mana faham. Dia kena jaga juga keadaan sekeliling tu, jangan terlalu berat sangat. Tengah malam gerak bangun suruh semaya sekali dengan ayah, semaya tahajud. Budak nak dengar, nak tidur letih. Dia kira nak macam tu saja, mentah kena agama. Tak boleh juga. Pada anak lah tak patut buat lagu tu, terutama budak-budak. Dia kena dengan kesedaran, bagi pendidikan. Biar dia buat sendiri, itu lebih baik. Biar dia buat sendiri. Lepas tu Abu Bakar menjemput beberapa orang lah. Lepas tu dia kata, jagalah, tengoklah tetamu tu. Tadi dia ajak apa dia tak ada pergi pula. Boleh jadi ada yang lebih penting lagi kepada dia, pergi nak jumpa dengan Nabi ni. Pergi tinggal tu pun, tinggal nak pergi jumpa dengan Nabi ni, ada hal penting lah tu. Sebab Nabi SAW ni sama-sama pun gapa-gapa, kalau hak penting dia tak tinggal Abu Bakar. Boleh jadi ada pesanan pula, lalu dia pergilah. Dia kata, selesaikan makan minum dia ni sebelum aku balik. Dia kira dah boleh jadi balik lambat kau. Selesaikan makan minum dia ni, pok-pok ni sebelum aku balik. Lalu hak tadilah cerita, tak saya makan demo tu, tak saya makan. Ya Abdul Rahman ni takut dah, sudah kerja sekali ni, kalau balik ayah mesti dia marah. Mesti jumpa lah sekali ni. Boleh faedah lah kita, lanal qayanna minhu, boleh faedah lah sekali ni. Tapi tak sih, bila marah Abdul Rahman nusuk lah, takut dah, nusuk. Dia pun panggil, buat apa ni, kata dia, duduk cakap harah. Dia pun rayak, tak makan lagi. Dia pun panggil Abdul Rahman selalu lah, moga dia pesan dah tadi, suruh selesai juga makan minum dia ni sebelum dia balik. Panggil 2-3 kali. Akhir sekali dia kata, berdebah, kata dia. Ya Gunthar tu banyak makna dia. Di antaranya itu yang kita sebut tadi, ada juga yang kata jahil, bahasa tak erti kita kata. Kalau kita bahasa Kelantan, budak bahasa tak erti ni. Ada juga yang mengatakan Gunthar itu makna lala ija. Lala ija ni mengganggu. Lala ija. Itu kasar lagi kita kata. Ni tepi dalam Hasyiah tu ada sebut belakang. Makna lalak pun ada juga, lalak biasa. Tapi lalak ija lagi parut lagi. Jadi kita rasa apa nama ni, gengeng sikit kalau kita kata berdebah tadi. Gengeng sikit tu kalau kita kata berdebah daripada kita kata lalak ija. Aku bersumpah ni, kata dia, dengar molek ni, kalau mau dengar ni aku sumpah dia, kata dia, mesti keluar. Dia tahu dah ni nusuk. Lepas tu nak kau sumpah-sumpah ni, keluar. Lepas tu aku pun kata lalu, tanya tetamu ni.
Lagu mana? Demo tu pun kata betul dah tu dia tu. Dia sudah mari dah makanan. Oh, kalau lagu tu, duk tunggu aku lah kalau lagu tu. Oh, dia hak tu lah dia sedih tu. Dia kata demi Allah aku tak boleh makan. Ngajulah bahasanya kita kata. Ngaju. Oh, tu tak boleh makan gitu mau lah. Tak boleh makan lah malam ni. Dia. Demo tu pun kata demi Allah kata tak boleh makan. Pahala ke mana ni sumpah? Pas dia bayar ke kepada sumpah dia ni. Dia bayar ke kepada sumpah dia. Ada sini ada sebut nombor 2 hasyiah nombor 2 fa in qulta kaifa jaza mukhalafathu al-yamin qultu li annahu ityanun bil afdal qala sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yamin fara'a ghayraha khairan falyati alladhi huwa khairun wal yukaffir an yaminihi. Sesiapa yang bersumpah lepas tu dia fikir dia tengok hak lain tu lebih baik lagi daripada hak dia bersumpah, maka hendaklah dia buat langgar hak sumpah dia tadi, buat hak lebih baik tu, dan dia bayarlah keparat sumpah dia tu. Gitulah. Sini tak ada sebutlah dia bayar ke keparat sumpah dia tu kalau ke mana, tak ada sebut. Boleh jadilah dia bayar. Kira-kiranya begitulah. Ibnu Battal berkata al-ula, makna yang pertama al-luqmatul ula itu targhim lisyaitan li'annahu alladhi hamalahu 'ala al-hilf wa bil luqmatil ula waqa'a al-hinth fiha. Yang pertama, suapan yang pertama itu untuk menghina syaitan. Sebab syaitan lah yang mendorong dia tu sampai jadi bersumpah. Sepatutnya tidaklah sampai marah-marah begitu, sampai bersumpah gitu. Dengan suapan yang pertama itu dia bermakna dia telah membatalkan sumpah dia. Itu maknanya al-ula li syaitan. Dia pun kata tak rajin lagi, lebih teruk pada malam ini. Tu lam ara fi syarri kal lailah, tak pernah saya lihat teruk lebih pada malam ni. Malam ni paling teruk sekali. Apalah kamu ni, kata dia. Wailakum tu macam-macam orang terjemah tu. Celakalah, binasalah kamu, itu kasar tu, tak kena. Apalah kamu ni, teruk sungguh kamu ni. Kita kata lagu tu. Terjemah lagu tu lebih baik. Teruk betul kamu ni. Adakah kamu tidak menerima makanan dan minuman yang kami sediakan untuk kamu? Qirakum. Qira tu maknanya makanan dan minuman yang disediakan untuk tetamu. Hati, wa marilah, kata dia. Mari. Dia kata kepada Abdul Rahman, wa mari. Bila Abdul Rahman mari tu dia makan. Seterusnya asal lagi ni, maknanya hak tadi tak molek lah. Terutama hak saat ni nampak marah, nampak gitu gini, alah ke nak melayan tetamu tu, nak jaga hati, nak molek kepada tetamu tu, setara tu pun tak molek. Tak sah. Jangan boleh ada buah marah, buah-buah hak lagu tu depan tetamu. Apatah lagi kalau tak ada apa-apa tu kita masa tak apa kecek dengan dia. Itu lagilah tak molek. Itu lebih-lebih lagi dilarang. Hak saat ni marah, saat ni dia marah kerana bini dia, kerana nak suruh molek kepada tetamu tu, tetamu tak akan berasa gapo kepada dia tu. Bahkan tetamu tu pula berasa, oh gitu mana dia cara kita meraih kita. Tetamu tidak akan berasa ni. Sebab apa? Sebab dia nak dengan maksud nak layan tetamu. Setara tu pun tak boleh. Larangan. Jangan win nampak tak molek lah ke mana-mana. Tu dah Abu Bakar kata itu tadi tu syaitan tu. Tu syaitan. Ni kalau tak ada gapo-gapo tu kita masa. Tu kita tak kecek mana. Dengan dia, dengan tetamu, tu lagilah, lebih-lebih lagi dilarang. Menunjukkan kemarahan kepada di hadapan tetamu. Kemarahan itu boleh jadi marah ke anak, kau marah ke apa. Boleh jadi sebenarnya tetamu tu dia kata dia nak melepas marah ke dia, tapi dia tak teramuk nak kata ke dia, kata ke anak dia. Boleh jadi macam-macam lah. Artinya tetamu ni kena jaga semua sekali lah. Ada segi hati dia, perasaan dia tu pun kena jaga. Seterusnya hak satu lagi ni lebih kurang tadi jugalah, cumanya beza sikit sebanyak tu.
Sabba wa jadda'a. Sabba tu maknanya makilah, kata mengatainya. Dalam bahasa Melayu pun kalau sabba tu makna maki, hamun, sumpah, serana. Tetapi hak lebih moleknya di sini, sebab dalam hadis ni banyak ada juga dia sebut Nabi SAW sendiri pun ada guna sabba, digunakan sabba untuk Nabi SAW. Sedangkan dalam hadis-hadis yang lain disebut dia tu tidak suka maki, tidak suka kata huduh kat orang. Apa maknanya? Jadi makna sabba tu kita terjemahkan dengan perkataan yang lebih ringan lagi, iaitu dengan mengatainya. Mengatainya tu kalau kita tengok dalam kamus, mana kata sesuatu yang tak sedap lah, tak tahulah kata apa. Gitu. Tapi hak benda hak tak sedap lah. Wajadda'a. Jadda'a ni maknanya kata semoga engkau majdun, mana telinga engkau terpotong, hidung engkau terpotong. Makna kata lagu tu. Kata berat lah, mana gitu. Asalnya begitu. Sedap ini kata saja je, bukan bermakna dia doa supaya bini dia tu putus hidung, jadi rompong, jadi putus telinga. Bukan makna begitu. Apalagi dalam Islam ni tak boleh muslah. Muslah tu maknanya potong hidung, potong telinga. Kalau orang mati dah, kalau orang kafir perai pun kita tak boleh potong hidung, potong telinga tu. Apatah lagi kalau bini kita. Ini sudah jadi macam bahasa, penggunaan bahasa dalam bahasa untuk menunjukkan teruk, kata berat, begitu. Kalau kita kata punah rana sekali ni, punah rana, itu sudah jadi bahasa, bukan makna punah sungguh. Sudah punah rana sekali ni, punah rana kita kata. Lepas tu yang sebini tu pun bersumpah juga tak saya makan. Tak apalah, akhir sekali makan tu pula. Ni nak tengok belah-belah makan tu maknanya bertambah ke bawah. Tidak bermakna orang panggil aulia illah ni, kekasih Allah ni, yang tak ada tobik langsung daripada mulut dia, ucapan yang kerah, yang kasar, yang mungkin menyakiti hati bini dia sikit sebanyak, anak dia sikit sebanyak. Bahkan kadang-kadang si bini, si anak ni kalau dia faham molek, dia akan memaafkan semua tu. Dia tahu sebenarnya ya suami dia ni, ayah dia ni sayang sangat dia, cuma lagu tu lah. Gitu. Nah, ini dari segi penggunaan lah, atas penggunaan kita, terutama dalam masyarakat Arab, dalam masyarakat bukan Melayu. Kalau Melayu ni dia beraluh lagi, beraluh benar Melayu. Kalau Arab tu dia kasar lagi, kasar pun dia tak apa, setara tu dia kira tak apa. Bermolek baru kita kata bubuh asal lah. Bubuh asal, bubuh garam, bersedap baru. Kalau tak bubuh langsung pun tak boleh juga. Gitulah. Wa qurrati, faqalat wa qurrati aini. Qurrati aini yang dimaksudkan itu ialah Nabi SAW. Demi cahaya mataku, yakni penyejuk mata hatiku, yakni Nabi SAW. Dalam hasyiah kita ni ada sebut, boleh jadi di sini dia bersumpah di sini, qasam di sini sebelum diharamkan bersumpah atas nama orang lain selain daripada Allah. Sebelum tu boleh jadi juga sudah haram dah, cuma dia tidak tahu. Boleh jadi juga dengan hazaf mudhaf di sini, yakni wa rabbi qurrati aini, demi Tuhan penyejuk mata hatiku. Boleh jadi. Innal an la aktsaru, ini lebih banyak lagi daripada hak sebelum kita makan ni. Jadi ini termasuk dalam keberkatan di dalam rumah Sayyidina Abu Bakar lah. Lepas tu bawa pergi pula kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW makan. Babu ikramil kabir. Sekali Allah.